Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, sambungan seterusnya pada ayat yang ke-16. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyannaha lin-nadhirin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. Dan sesungguhnya telah kami jadikan di langit itu burujan, adanya gugusan-gugusan bintang. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ, dan kami hiaskan langit itu bagi orang yang melihatnya. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ, dan kami pelihara, kami jaga urusan di langit itu daripada gangguan syaitan-syaitan yang dirjam. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ, kecuali sesiapa dari kalangan syaitan yang mencuri dengar percakapan malaikat di langit, maka pastilah syaitan itu akan diikuti, yakni diburu dengan lontaran api yang menyala daripada bintang. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasi,
Dan bumi pula kami bentangkan ia, dan kami kukuhkan padanya dengan gunung-ganan, bukit bukau. Wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun, dan kami tumbuhkan padanya tiap-tiap sesuatu yang telah tertentu akan timbangannya. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayish wa man lastum lahu biraziqin, dan kami jadikan untuk kamu di atas muka bumi ini adanya ma'aish, kehidupan, keperluan yang cukup untuk hidup kamu, dan juga rezeki untuk makhluk-makhluk lain yang bukanlah kamu sebenarnya menyediakan rezeki itu. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu, tidak ada sesuatu pun melainkan di sisi kami jualah perbendaharaannya ataupun segala kekayaan tersimpan padanya. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum, dan kami tidak menurunkan melainkan mengikut kadar yang tertentu atau masa yang tertentu. Jadi ayat 16 hingga ayat 21, dua tajuk dalam ayat 16 ayat 21, iaitu pertama berhubungan dengan buruj, bintang-bintang di langit, dan juga yang kedua tanda-tanda kekuasaan Allah di atas muka bumi. Allah Ta'ala jadikan di langit adanya burujan, adanya bintang. Salah satu surah dalam Quran adalah surah Al-Buruj, was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud. Buruj merujuk kepada kelompok-kelompok bintang dengan pelbagai bentuk dan pelbagai saiz yang berlainan. Ada bintang yang jauh, ada bintang yang dekat, ada yang besar. Bintang ini adalah suatu makhluk yang istimewa di sisi Allah. Istimewanya sebab disebut oleh Imam Qatadah, Allah Ta'ala menciptakan bintang itu atas 3 tujuan, iaitu sama ada untuk zinatan lis-sama, untuk menjadi perhiasan bagi langit. Yang kedua untuk rujuman lisyayatin, untuk merejam syaitan. Kalau ada syaitan yang cuba naik ke atas mendengar perkhabaran gaib yang Allah Ta'ala wahyukan kepada malaikat, yang diberitahu kepada malaikat. Dan yang ketiga, bintang itu berperanan sebagai alamatun yuhtada biha, sebagai tanda-tanda yang dijadikan panduan dengannya oleh al-muqwin, lil-muqwin atau lil-musafirin, orang-orang yang bermusafir. Allah Ta'ala jadikan bintang sebagai perhiasan. Wa zayyannaha lin-nadhirin, bagi sesiapa yang melihatnya. Kita melihat malam yang indah kerana bintang yang berkelipan, walaupun bintang hanyalah seperti lampu kecil yang berkelip. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, sesungguhnya telah kami hiaskan langit dunia dengan lampu-lampu. Masabih, lampu di sini maksudnya nujum, bintang. Dan bintang itu bukan satu, bukan dua, terlalu banyak. Bilangannya tidak diketahui, terlalu banyak. Allah Ta'ala bersumpah dengan tempat jatuhnya bintang, sebagaimana Allah Ta'ala bersumpah dengan kemuliaan Al-Quran dalam surah Al-Waqi'ah, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, aku bersumpah dengan tempat terbit, tempat munculnya bintang. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim, dan sesungguhnya ia adalah suatu sumpah yang besar kalau kamu mengetahuinya. Oleh kerana besarnya kedudukan Quran, untuk menyatakan Quran disebut bintang dulu, barulah disebut innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Sesungguhnya Quran itu adalah bacaan yang mulia yang tidak disentuh kecuali oleh hamba-hamba yang suci. Diturunkan ia daripada Tuhan semesta alam. Apa kaitan Quran yang diturunkan daripada Allah Mahfuz dengan bintang? Sebagaimana bintang berperanan untuk menjaga langit supaya tidak diganggu oleh makhluk jin syaitan, maka begitulah Allah Ta'ala memberi jaminan Quran itu dipelihara oleh Allah Ta'ala sehingga tidak akan mampu diubah oleh manusia ataupun tidak mampu untuk disentuh oleh syaitan sekalipun. Kerana mereka itu, yakni syaitan, innahum 'anis sam'i lama'zulun, ia dijauhkan daripada mendengar Al-Quran. Ini berhubung dengan cerita bintang.
Bukan satu dua ayat, banyak. Boleh lihat dalam ayat 61 surah Al-Furqan. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Maha suci Allah yang telah menjadikan di langit itu ada burujan, ada gugusan-gugusan bintang yang sangat banyak, kelompok-kelompok bintang yang banyak. Dan terdapat juga di langit itu siraj, yakni matahari sebagai pelita, dan bulan yang memberikan sinar cahaya. Pertama disebut bintang. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan. Buruj merujuk kepada kumpulan bintang yang begitu banyak. Wa ja'ala fiha sirajan, dijadikan di langit itu adanya matahari, siraj, yaitu matahari, syamsan, wa qamaran munira, bulan yang memberikan cahaya. Kenapa disebut bintang dahulu? Bulan memberikan cahaya, matahari pun termasuk dalam keluarga bintang, tetapi bintang ni lebih istimewa kerana kedudukannya sangat jauh daripada muka bumi. Maka pada satu ketika selepas salat maghrib, dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Ahmad dalam musnadnya, Imam Muslim dalam sahihnya, daripada Abi Bardah, katanya, sallainal maghrib ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kami telah menunaikan salat maghrib berjamaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qulna, kemudian kami berkata, lau jalasna hatta nusalliya ma'ahu al-isya. Kalaulah kita duduk dulu, kita duduk sehingga kita salat isya bersama dengan Nabi, kita tak perlu ke mana-mana selepas maghrib. Lalu fajalasna, kami pun duduklah kerana menunggu-nunggu masuknya waktu isya. Fakharaja alaina Rasulullah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, yakni keluar menemui kami selepas salat maghrib. Nabi terus ke rumahnya, kemudian keluar dan melihat kami masih berada di masjid. Lalu dia berkata, ma ziltum hahuna, kamu masih di sinikah? Masih di sinikah kamu semua? Lalu kami berkata, ya Rasulullah, sallaina ma'akal maghrib, thumma qulna najlisu hatta nusalliya ma'akal isya. Kami dah salat maghrib bersama dengan engkau, dan kalau boleh kami mahu duduk di sini, tak mahu ke mana-mana, untuk membolehkan kami salat isya bersama dengan engkau juga. Lalu Nabi menjawab, ahsantum, baguslah kamu, ataupun asabtum, betul lah tindakan kamu. Lalu farafa'a ra'sahu ila sama'. Perawi ini, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, berkata Nabi SAW mengangkat kepalanya, mendongak kepalanya ke langit. Lepas maghrib malam, apa yang ada di langit? Matahari tak ada dah, sama ada bulan ataupun bintang waktu. Wa kana kathiran mimma yarfa'u ra'sahu ila sama'. Dan kerap kali, banyak kali ia melihat ke langit, tengok, lepas tu dia tengok ke bawah, lepas tu tengok pula, berulang kali. Lalu dia berkata, an-nujum amanatun lis-sama'. Bintang-bintang di langit adalah penyelamat bagi langit. Bintang-bintang adalah penyelamat bagi langit. Maksud penyelamat, bintang menyelamatkan langit daripada gangguan syaitan yang cuba memindahkan perkhabaran gaib yang mereka dengar kepada as-sahara, al-kahana, kepada tukang-tukang sihir ataupun tukang-tukang tilik nasib, ataupun orang-orang yang menggunakan ilmu hitam yang berhubung dengan makhluk jin. Maka bintang itu akan jaga. Kalau terdapat mana-mana jin yang cuba naik, maka dia akan dikejar oleh berbola api daripada bintang. Dalam surah Al-Mulk, apa dia tadi, waja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Ataupun dalam surah Al-Jin, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Jin berkata, kami duduk-duduk di langit untuk mendengar. Faman yastami'il an, sesiapa yang mendengar sekarang ini, maksud sekarang setelah munculnya, lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'atba'ahu shihabar rasada, maka nescaya dia akan diikuti ataupun akan dituruti oleh syihab, berbola api, percikan api daripada bintang yang sentiasa mengawasinya.
Jadi sama ada syaitan kalau terkena bola api daripada bintang, dia akan mati. Ada pendapat kata dia akan menjadi gila. Kalau betul kata syaitan jadi gila, tu hak ngamuk, jadi histeria, jadi apa dia, mengganggu kehidupan manusia. Sebab makhluk jin syaitan juga akan terkesan dengan kepanasan api daripada bintang. Jadi pertama Nabi beritahu an-nujum amanatun lis-sama. Sebenarnya Nabi bukan nak cerita bab bintang di langit, dia nak cerita bab sahabat dia. Tapi kaitan dengan bintang dulu. Bintang-bintang di langit adalah penyelamat, bintang-bintang adalah penyelamat bagi langit. Fa idza dhahabatin nujum atas samaa ma tu'adun. Maka apabila telah pergilah bintang itu, datanglah kepada langit apa yang dijanjikan untuknya. Apa maksud telah perginya bintang? Iaitu apabila berlakunya kiamat, langit pun akan musnah. Kita baca dalam Quran di antara gambar kiamat, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari sudah lenyap cahayanya. Takwir ada kata sudah dilipat, digulung. Wa idzan nujumun kadarat, bintang sudah entah ke mana, sudah lenyap, hilang. Apabila hilangnya bintang, maka berlakulah kiamat, datanglah kepada langit apa yang dijanjikan untuknya. Wa ana amanatun li ashabi. Dan aku adalah penyelamat bagi sahabat-sahabatku. Jadi sebelum Nabi sebut sahabat, dia disebut bintang dulu sebagai suatu perbandingan. Aku adalah penyelamat bagi sahabat-sahabatku. Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Apabila aku telah pergi, yakni apabila aku telah wafat nanti, telah meninggal, datanglah kepada sahabatku apa yang dijanjikan untuk mereka, yakni tugas dakwah ini akan diteruskan oleh mereka kerana aku sudah tiada. Wa ashabi amanatul li ummati, sahabat-sahabatku adalah penyelamat bagi umatku. Sahabat aku adalah penyelamat bagi umatku. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Apabila sahabatku telah pergi, datanglah kepada umat aku apa yang dijanjikan untuk mereka. Baik, kita tengok ada 3 perkara situ. Bintang penyelamat bagi langit, Nabi penyelamat bagi sahabatnya, sahabat penyelamat bagi umat ini. Ada satu riwayat hadis yang tidak sahih. Ada pendapat mengatakan hadis ini sangat lemah. Ashabi kan nujum, sahabat-sahabat aku seperti bintang. Walaupun riwayat itu dari segi sanadnya tidak kuat, dari segi matannya, mafhumnya adalah boleh diterima apabila dilihat kepada mafhum yang terdapat dalam hadis riwayat Imam Muslim dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya. Itu bagaimana besarnya peranan sahabat kepada umat ini seumpama bintang di langit dari sudut menyelamatkan. Berkata Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, maksud sahabat menyelamatkan umat ini ialah para sahabat berperanan menyelamatkan umat daripada perkara-perkara bid'ah, fitnah, ataupun akan muncul di akhir zaman syaitan. Dan sahabat jugalah menjadi penyebab kerana tumbangnya kerajaan besar Rom dan Parsi selepas kewafatan Nabi SAW. Jadi kalau kita tidak ikut para sahabat ataupun tidak memahami agama sebagaimana yang difahami oleh para sahabat, bermakna seolah-olah kita melalui malam yang tidak berbintang. Lalu kita bertanya, wahai bulan, di mana bintang? Macam lagu cerita lama dah, cerita filem lama, wahai bulan, di mana bintang? Bintang sudah tidak ada sebab diselaputi awan tebal, tak nampak bintang. Bintang itu jauh. Bintang itu jauh. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu ats-tsaqib. Demi langit dan apa yang datang pada waktu malam. Apakah dia yang datang di waktu malam? Wa ma adraka mat-tariq, iaitu an-najmu ats-tsaqib, bintang yang menembus cahayanya. Bintang yang menembus cahayanya. Menarik untuk kita lihat dalam tafsir yang disebut oleh Al-Imam Syekh Sayyid Hawa dalam Al-Asasu fi Tafsir. Bintang
boleh menghasilkan cahaya yang berjalan jauh, boleh pergi jauh. Matahari itu dekat ya. Mengikut saintis, kata ahli sains, cahaya matahari sampai ke bumi dalam masa 8 minit. 8 minit. Laju dah tu. Tapi bintang lagi jauh. Dia boleh as-saqib, boleh menembusi dan boleh melintasi. Kita melihat kadang-kadang bintang itu dia yatala'la, an-najmu narahu yatala'la'u. Kita melihat bintang itu kita melihatnya berkelip-kelip. Ataupun berkelip-kelip bukan cahayanya berkelip-kelip. Kadang-kadang kalau rumah kita mungkin ada masalah bekalan elektrik, api betul kelip sekejap ada. Kelip-kelip sebab adanya gelombang udara yang berbeza dari segi tebal nipis, menyebabkan cahaya itu sekejap nampak, sekejap tak nampak. Maka kita melihat bintang itu berkelip-kelip. Sebenarnya bintang itu mengeluarkan cahaya ataupun terus bersinar sepanjang masa. Tetapi apabila munculnya waktu siang, naiknya matahari, bintang itu sudah tidak kelihatan kerana ditenggelami oleh terangnya cahaya matahari. Walaupun sebenarnya di sana, di tempat-tempat yang jauh daripada planet bumi, masih ada bintang-bintang yang saiznya jauh lebih besar daripada matahari, yang lebih besar daripada matahari. Dan dia ada jangka hayat dia. Bintang ni ada jangka hayat dia, dan ada dia punya sistem dia, evolusi perkembangan yang berlaku. Dan apa yang dijajah oleh saintis tidak jauh beza dengan apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Api neraka itu kepanasannya dipanaskan sehingga merah untuk tempoh yang sangat lama, kemudian bertukar menjadi putih, kemudian bertukar menjadi hitam. Kerana terlalu lama menyala, api itu bertukar menjadi hitam. Cahaya yang ada pada bintang, dia ada jangka hayat. Sampai masa dia akan hilang dan akan musnah. Apabila berlaku kiamat, akhirnya wa idzan nujumun kadara, bintang sendiri pun akan hilang, akan bertaburan. Kerana Allah Ta'ala menentukan begitu, maka hancurlah dunia ini. Untuk menunjukkan kekuasaan Allah dan kebesarannya, bintang yang kita lihat setiap hari pada waktu malam dijadikan tazhin, dihiaskan dia untuk lin-nadhirin, bagi sesiapa yang melihatnya, untuk manusia berfikir dan untuk manusia merasai kebesaran Allah yang disaksikan pada waktu malam. Sebab malam itu lebih indah. Sebenarnya malam itu lebih indah. Malam lebih indah sebab waktu malam, dalam hadis sahih Muslim disebut yanzilu rabbuna kulla lailatin, Tuhan kita turun ke langit dunia ketika hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika baki masa 1/3 akhir malam. Tidak perlu kita persoal bila Nabi sebut Tuhan kita turun macam mana, tak perlu. Allah Ta'ala mukhalafatuhu lil hawadith. Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Tidak perlu persoal, bukan mana turun sama dengan makhluk. Bila Nabi sebut turun yang layak bagi zat Allah, yang tidak diketahui kaifiatnya. Tetapi syahid daripada hadis itu, Nabi nak beritahu bahawa istimewanya malam bukan persoalan bulan atau bintang. Allah Ta'ala sangat hampir dengan hamba-Nya. Lalu dia berkata pada 1/3 akhir malam, "Man yad'uni fa astajibu lahu." Sesiapa yang berdoa kepada aku, aku perkenankan doanya. "Man yastaghfirni fa aghfir lahu." Sesiapa yang minta keampunan, aku akan ampunkan dosanya. Ataupun "Man yas'aluni fa a'tihi." Sesiapa yang minta apa-apa, aku berikan. Dan perkara ini berlaku setiap malam. Tidak disebut siang, malam. Jadi rugi kalau kita menghabiskan malam kita sepanjang malam itu tidur. Rugi. Kita tidak menggunakan sebahagian daripada malam untuk kita bersama dengan Allah, untuk kita bermunajat, kita berdoa, kita bersolat, kita baca Quran. Rugi. Sebab itulah waktu yang kita dikira paling hampir. Sebab tu waktu akhir malam dikira waktu wa minal laili fasabbihhu wa idbaran nujum. Dalam ayat di akhir surah Tur, wa minal laili fasabbihu, dan sebahagian daripada malam bertasbihlah memuji Allah ketika wa idbarin nujum, ketika bintang mula hilang. Sebab bila naik matahari, bintang sudah tidak lagi
kelihatan. Yang kita nampak adalah cahaya matahari yang menerangi alam. Wa minal laili fasabbih wa idbaran nujum. Wa hafiznaha min kulli syaitanir rajim. Kami jadikan bintang itu sebagai penjaga bagi langit daripada syaitan yang direjam, kecuali mana-mana syaitan yang cuba istaraka, cuba mencuri dengar, maka nescaya dia akan diikuti oleh syihabun mubin, berbola api yang jelas. Hafiznaha, kami jaga, kami pelihara. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fattaliyati dzikra. Inna ilahakum lawahid, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. Sesungguhnya kami telah hiaskan langit dunia, langit yang paling dekat dengan bumi, bizinah, dengan perhiasan kawakib, planet-planet, termasuklah bintang. Dan kami pelihara ia min kulli syaitanin marid. Dalam ayat ni min kulli syaitanin rajim. Kami pelihara ia daripada setiap syaitan yang sangat marid, ini sangat keras, degil ataupun sangat engkar. La yasma'una ilal mala'il a'la. Mereka tidak mampu untuk naik mendengar kepada apa yang diperkatakan oleh malaikat di sana. Wa yukdhafuna min kulli janib. Kalau naik juga mereka pasti akan dilontar, mereka akan dibaling dengan bola api syihab daripada bintang. Naik juga dia akan kena. Maka dalam tafsiran ayat ni Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, adalah syaitan itu, ia tidak mampu untuk menyekat ataupun menjadi hijab, pendinding daripada langit, sebab dia boleh memasukinya. Ia tidak, la tuhjabu, tidak terhijab ia daripada langit, dia boleh memasukinya. Wa yasma'una akhbaral ghuyub minal malaikah. Mereka boleh mendengar perkhabaran gaib daripada malaikat. Kita pun tak tahu apa yang berlaku di alam gaib, apa yang malaikat bincangkan sama dia, apa yang syaitan sembangkan sama dia, kita tak tahu. Kita di alam musyahadah. Itu cerita di alam gaib. Makhluk yang hidup di alam gaib boleh melihat makhluk yang hidup di alam musyahadah, alam yang nyata. Tetapi kita yang hidup di alam musyahadah tidak dapat melihat apa yang berlaku di alam gaib. Tetapi sesama mereka, antara malaikat dengan jin, dengan syaitan, dia boleh berinteraksi. Tetapi antara kita dengan malaikat tidak wujud interaksi, sebab ia melibatkan dua alam yang berlainan, dimensi, bentuknya lain. Wallahu alam. Sebab tu ada satu ungkapan yang disebut, betul atau tidak saya pun tak pasti. Seorang saintis daripada Turki yang terkenal dengan nama Harun Yahya ada menyatakan bahawasanya alam yang kita lalui ini adalah satu ilusi. Apa dia ilusi? Sesuatu yang bukan hakiki, majazi, simbolik. Apa sebenarnya kehidupan ini? Kehidupan kita sebenarnya dipenuhi dengan gas. Gas. Air itu sendiri ada hidrogen dengan oksigen. Dalam badan kita ni banyak karbon. Kemudian apa yang kita makan akhirnya menjadi bahan buangan yang kotor, yang berbau, itu sulfur. Kawasan gunung berapi banyak belerang, banyak sulfur. Sebenarnya penuh dengan gas. Bahagian atas, kenapa kita tidak boleh ke angkasa lepas tanpa ada oksigen? Sebab kita tidak boleh bernafas tanpa ada oksigen. Sebab oksigen tidak ada di sana. Kenapa di sana tidak ada graviti? Suatu persoalan-persoalan yang dibuat kesimpulan oleh Harun Yahya bahawa kehidupan ini satu ilusi. Betul atau tidak, wallahu a'lam. Mungkin ada kaitan dengan pemikiran falsafah yang dicedok daripada, boleh jadi daripada barat atau daripada timur. Tetapi mungkin setengahnya boleh diterima. Apabila kita bercakap dalam konteks bahawa kita di alam musyahadah, golongan sekular, golongan yang memisahkan agama daripada kehidupan dunia,
Mereka tidak meyakini sesuatu yang tidak boleh dilihat dengan mata, yang tak boleh diterima, tak boleh didengar dengan telinga. Melainkan kalau perkara itu boleh dibuktikan dengan kajian saintifik. Setakat ni kita tidak bertemu dengan satu bukti di mana ada seorang saintis boleh menggunakan mana-mana peralatan teknologi untuk kesan. Di sini ada syaitan. Ketika kita solat, ada malaikat ada kat sini tepi kita, tak jumpa. Ataupun kita setelah dikebumikan, jenazah yang meninggal, dipasang satu alat, nampak CCTV ke apa, nampak muka nakir mari dah. Ini alam gaib. Persoalan di alam gaib bukan boleh diukur dengan akal manusia. Apabila Allah Ta'ala menyatakan bahawasanya bintang-bintang itu berperanan untuk menjaga langit daripada syaitan, macam mana syaitan pun kita tak tahu. Alam jin sendiri adalah alam yang berbeza dengan kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kerana tidak mengizinkan kita ni, mata kita nampak alam. Kalau kita nampak alam jin tak tahu dah. Macam mana? Kalau mata kita ni dibuka hijab, boleh nampak alam, habis dah. Tak ada kerja buat kita boleh buat dah. Kita akan menjadi takut sebab hidup melihat sesuatu yang sangat pelik. Ada yang besar, ada kecil, memang huduh. Alam jin ni huduh, buruk. Allah Ta'ala menggambarkan dalam surah As-Saffat, buah zakum, makanan zakum, tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Dia punya kelopak mayang, tempat keluar buah dia tu seolah-olah seperti kepala-kepala syaitan. Macam mana kepala syaitan? Kita punya imajinasi kita kepada syaitan mesti ada tanduk. Syaitan pula telinga dia apa dia? Kelantan kata rebeh, panjang, lanjut bau. Itu kita punya imajinasi. Hak sebenar kita tak ada kelih pun. Macam mana syaitan? Tetapi Allah Ta'ala menjadikan bintang di langit atas tujuan untuk menjaga langit daripada diganggu oleh syaitan. Min kulli syaitanir rajim. Sebab dia boleh pergi ke mana sahaja dengan cepat. Syaitan boleh bergerak dengan cepat. Satu ketika setelah Nabi SAW pulang daripada Taif, sehingga di sebuah kampung dekat Mekah, kawasan kebun tamar, melalui pertolongan Jubair bin Mut'im, sehingga di situ salat. Itulah ayat dalam surah Al-Ahqaf di akhirnya, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Dan ingatlah ketika mana kami alihkan kepadamu ya Muhammad, kami bawakan untuk kamu satu kumpulan daripada jin. Peristiwa ini berlaku sekembalinya Nabi daripada Taif untuk masuk ke Mekah. Jin itu datang yastami'una al-Qur'an, mendengar bacaan Al-Quran. Tapi jin ini jin yang beriman. Jin ada dua, ada jin kafir, ada jin beriman. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Apabila mereka semua hadir dan ada di situ, lalu mereka berkata, diamlah kamu. Diam untuk mendengar bacaan Quran yang dibacakan oleh Nabi. Lalu apabila mereka kembali kepada kaum mereka, mereka berkata, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Kami telah mendengar sebuah kitab yang diturunkan selepas kitab Taurat Nabi Musa. Lalu mereka berkata, ya qaumana ajibu da'iyallah. Wahai kaum kami, kamu terimalah seruan daripada Rasul yang menyeru kamu ke jalan Allah. Itu kata jin sesama dia. Semasa turun ayat ni, tiba-tiba ada Nabi SAW mengkhabarkan ada sebahagian jin tak boleh bergerak. Dia kata mesti telah berlaku suatu peristiwa yang besar. Dan peristiwa itu sebenarnya turunnya ayat ini berkenaan dengan jin itu sendiri, menyebabkan jin itu terhalang pergerakannya. Rupanya berlaku satu peristiwa di mana turunnya ayat yang menceritakan perihal jin. Ada sebahagian jin yang beriman, mendengar Quran dan kembali kepada kaumnya, menyebabkan jin-jin yang lain boleh merasainya walaupun mereka berada pada lokasi yang jauh, pada tempat yang jauh. Kita nak fikir memang tak nak fikir macam mana, sebab ia melibatkan alam yang sangat tersembunyi. Sangat tersembunyi. Bila disebut jin, jin makna yang tersembunyi. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, apalah kepada ayat.
min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Disebut jin sebab dia bersifat tersembunyi. Kenapa janin yang berada dalam perut seorang ibu yang mengandung disebut ajinnah? Idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum, ketika kamu dalam bentuk janin. Janin daripada jannah, dia bersifat tak nampak. Dalam perut tak nampak. Jin ni ada tapi tak nampak. Adapun disebut syaitan, syaitan daripada kalimah syaitana, merujuk kepada makhluk yang kathirut tamarrudi, yang banyak sifat degilnya, keras kepalanya. Ataupun kita kata kalau orang agak jenis orang yang licik. Kalau orang jahat nak igak dia payah, nak tangkap payah. Syaitan. Sebab tu syaitan, perkataan syaitan secara umumnya boleh digunakan pakai untuk jin dan untuk manusia. Walaupun dalam ayat ni maksud syaitanir rajim merujuk kepada jin. Wa hafiznaha min kulli syaitanir rajim. Syaitan di sini jin. Sebab manusia-manusia tidak mungkin mampu akan naik ke sana. Kalau hok naik dengan roket dan kapal angkasa pun tak jauh mana. Ini jin. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal jinni wal ins. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu pasti ada musuh-musuh. Nabi ni ada ramai musuh. Setiap nabi ada musuh, dan musuh nabi itu adalah syaitan-syaitan jin dan manusia. Syayatinal insi wal jin. Syaitan manusia dan jin. Rupanya syaitan ni manusia pun ada juga jadi syaitan, jin pun begitu juga. Ia merujuk kepada kata nama suatu makhluk yang degil, keras kepala dan sangat engkar. Melainkan kalau ada mana-mana jin yang cuba mencuri dengar, kalau dia cuba naik juga, maka pasti dia akan dikejar oleh berbola api daripada bintang. Baik, kita sambung balik kata-kata Ibnu Abbas ini dipetik daripada penjelasan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya, juga Al-Imam Zamakhsyari dalam Kasyaf. Falamma wulida Isa alaihi salam, maka apabila dilahirkan Nabi Isa alaihi salam, muni'u min thalathi samawat, mereka itu dihalang untuk naik dari sampai kepada langit yang apa dia, 3 langit. Dan boleh naik tetapi tidak melebihi langit yang ketiga setelah lahirnya Nabi Isa. Tetapi setelah lahirnya Nabi SAW, mereka dihalang minas samawati kulliha, daripada kesemua langit. Tak usah kata langit ketiga, langit kedua pun tak boleh, langit pertama pun tak boleh. Kalau ada syaitan yang cuba naik ke langit yang pertama, maka fa'atba'ahu shihabun mubin. Ia pasti akan diikuti, ada bobolan api daripada bintang yang akan kejar dia. Kita pun tak pasti yang kalau dalam ilmu sains angkasa lepas disebut berlakunya ribut meteor ataupun dengan istilah komet ataupun asteroid dan sebagainya, apa dia, batu-batu yang ada di angkasa lepas yang bergerak di angkasa lepas, yang apabila ianya melepasi atmosfera, adanya pergeseran dengan graviti, maka terhasilnya api. Betul atau tidak teori itu kita tak pasti, tetapi dalam Quran sebut apabila bintang keluarnya syihab, bola api daripada bintang, mana sebelum ia menembusi atmosfera yang melapisi bumi, api itu dah ada. Api itu sudah ada sebab bintang itu sifatnya memang ada api. Tapi ikut teori sains dia mengatakan kalau komet di sana ketulan-ketulan batu, atau boleh jadi di sana ada logam. Ada pandangan saintis mengatakan sebenarnya hadid besi dalam tanah, biji besi berasal daripada angkasa lepas. Kalau betul teori itu memang tepat, dalam Quran sebut wa anzalnal hadid, kami yang menurunkan besi. Tidak kami yang mengeluarkan besi daripada tanah, kami yang menurunkan besi. Mana besi ni mari daripada langit. Mungkin dia mari daripada asteroid, daripada komet, ada biji besi untuk berjuta tahun dulu. Bila jatuh ke bumi dan tersimpan dalam perut bumi, kita mencarinya untuk kegunaan kita. Wa anzalnal hadid
kami yang menurunkan besi, fihi ba'sun syadid, pada besi itu ada kekuatan yang hebat. Kita bukan nak cerita bab besi malam ni, nak habiskan cerita berhubung dengan Syihab, bola api yang mengejar syaitan. Kata Ibn Abbas lagi, apabila mereka dihalang naik ke semua langit, fakullu wahidin minhum, setiap satu di antara mereka, idza arada istiraqis sam'i, apabila mereka mahu untuk mencuri dengar perkhabaran di langit, rumya bisyihabin, mereka akan dilontar dengan bola api daripada bintang. Was-sahihu, kata Dr. Wahbah Zuhaili, yang sahihnya asyihab yaqtulu syayatin qabla ilqaihim al-khabar, bola api daripada bintang akan membunuh syaitan-syaitan sebelum syaitan mendengar berita itu. Sebelum berita itu sampai dia mati dah, sudah dibunuh. Maka tidaklah perkhabaran langit itu sampai ke bumi sama sekali, melainkan melalui perantaraan nabi-nabi dan malaikat yang menurunkan wahyu. Maka dengan sebab itu, inqata'at al-kahana, terputuslah amalan apa dia? Kahana ni amalan tilik nasib, ataupun amalan kita panggil amalan tukang nujum, ahli nujum, ataupun bidang perdukungan. Bukan dukun yang buat orang sakit, yang ni boleh meramal perkara-perkara ghaib. Itu al-kahana. Mungkin setengah orang dia jumpa ada kahin yang tertentu, bila tengok tapak tangan awak ni 5 tahun lagi, ingat ada 5 tahun lagi awak akan jadi kaya jutawan 5 tahun lagi. Orang itu percaya. Itu kelentung dia. Sebenarnya bukan kaya pun, jadi benda lain. Itu al-kahana. Dia boleh buat cerita-cerita yang direka dan cerita yang tidak benar, kerana setengahnya menerima perkhabaran itu daripada syaitan. Syaitan tidak boleh mendengar alam gaib, tetapi sesama dia di alam musyahadah, alam dunia, memang boleh. Sebab tu kalau seseorang pergi bertemu dengan kahin ataupun arraf, dalam hadis yang sahih disebut, man ata kahinan aw arrafan, sesiapa yang bertemu dengan kahin, seorang tukang tilik nasib, ataupun arraf, orang yang mendakwa tahu perkara gaib, maka dia dianggap faqad kafara bima unzila ala Muhammad, dia telah dikira kufur, engkar dengan ajaran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau riwayat lain menyebut tidak akan diterima solatnya selama 40 hari. Sama ada dia percaya ataupun tidak percaya, pergi jumpa saja sudah dianggap salah. Kadang-kadang kita ni tak boleh orang tu mai royak ni, dia betul dia kata orang ni menyebabkan rosak masyarakat, maka berlakunya porak-poranda dan sangkaan buruk. Dia akan sebut mungkin 2-3 perkara tu betul, tapi hak lebih tu semua tak betul. Dia akan sebut 1 atau 2 perkara yang benar, tetapi dia akan mereka cipta mi'ah kizbah, boleh jadi 100 pembohongan. Dia kata kamu telah hilang duit, aku tahu. Tak bawa motor ayah, aku tahu yang curi itu kawan sejabat dengan kamu, dia suka pakai baju sekian, kereta dia bawa kereta sekian, gini. Betul, kawan tu memang ada, tapi kawan tu tak buat apa kerja tu, dia tak curi pun duit kita. Jadi bila kita percaya kepada kahana, sudah cukup menjadi suatu dosa kepada kita, sebab kahana dia ada berhubung dengan jin ataupun dengan syaitan. Wallahu alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.